Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul dan akan kita sambunglah pesan kita daripada fiqh muamalat, di mana pada sesi yang lalu kita pada bab asyirkah, perkongsian ataupun partnership. Saya ingat 3 kuliah hari tu kot. Dan pada malam ni kita nak masuk bab yang baru, itulah babul wakalah. Bab wakalah. Di mana dalam fiqh muamalat tuan-tuan, bab wakalah memang ada. Sama ada dalam buku fiqh klasik ataupun buku fiqh moden, kontemporer. Dalam mana-mana mazhab. Ya, kebiasaannya duduk di bawah Kitabul Buyu', the book of sales. Dalam kitab jual beli tu, banyak-banyak bab yang ada, mesti ada satu babul wakalah. Ya, yang disebut sebagai the chapter of agency. Wakalah tu dalam bahasa Inggeris agency lah. Baik, dan saya notakan dalam nota saya ada 5 poin lah, sebagaimana dalam nota-nota ringkas bab wakalah. Ya. Pertama ialah definisi dan hukum. Kita panggil the definition and the permissibility. Ya. Apakah yang dimaksudkan dengan wakalah? Mungkin kita jangan dengar, tapi ada perkataan yang mirip kepada wakalah yang kita sering dengar lah. Itulah wakil, betul tak? Wakil memang kita sentiasa dengar. Dan kita pun selalu duk guna wakil. Pasal wakil ni bahasa Arab yang telah dimelayukan. Tapi wakalah macam tak pernah dengar lah. Tapi dia lebih kurang sama. Wakil, wakalah dia lebih kurang. Baik, cuma wakalah tu dia panggil kata nama perbuatan lah. Wakil, kata nama perseorangan. Baik. Dan hukum dia juga. Hukum ni maksudnya apa sudut pandang syariah dalam bab wakalah. Boleh ke tidak boleh? Yang kedua ialah kebaikannya. Ya. Kenapa ia disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga rukun. Ini biasalah. Yang disebut sebagai pillars. Arab pun panggil rukun, Melayu pun panggil rukun. Bahasa Inggeris dia panggil pillars. Dan yang keempat ialah syaratnya, condition. Di mana rukun dan syarat ni adalah perkara penting lah. Sebenarnya lebih penting daripada definisi dan hukum dan kebaikan dia juga. Kerana tidak jadi wakalah melainkan dengan rukun dan syarat itu. Definisi simple aja, asal kita faham aja apa itu wakalah. Dan tak fardu ain kita belajar pun. Hukum maklumlah, semua tahu, ia harus. Ya. Walaupun ada dalil yang spesifik dalam Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, tapi kalau tak ada dalil in spesifik pun tak apa, kerana dalil am sudah memadai dalam urusan muamalat. Kerana asas-asas muamalat itu harus. Mungkin berbeza dengan ibadat, di mana asas-asas ibadat itu haram. Tapi kalau ada dalil secara spesifik, itu lebih baik. Ya. Rukun dan syarat ni tuan-tuan dalam kewangan Islam kita panggil the basic principle. Kalau kita baca buku-buku kewangan Islam yang moden kan, kebiasaannya kalau dia sebut the basic principle of sale, the basic of principle of hiring, the basic principle of agency, ia merujuk kepada syarat dan rukun tu lah. Basic principle ni makna prinsip-prinsip am, prinsip-prinsip asas. Ya. Tapi kebiasaan dia juga guna pillars and condition, rukun dan syarat. Ya. Kemudian yang kelima tuan-tuan, pembatalan, cancellation, termination, ya, ataupun withdrawal of the contract. Mana kita tarik diri daripada wakalah tu macam mana. Ya. Kerana wakalah ni tuan-tuan ada satu akad antara dua pihak. Sebagaimana akad-akad muamalah yang lain. Di mana ada akad ni tuan-tuan, kita tak boleh batal.
dia disebut sebagai binding contract. Dalam bahasa Arab kita sebut sebagai aqdun lazim. Once kita dah masuk akad tu, dia mesti diteruskan. Tak boleh cancel, melainkan dengan persetujuan kesemua pihak. Sekurang-kurang dua pihak yang terlibat lah. Itu dia panggil binding contract. Arab dia panggil akad lazim. Melayu mungkin kita panggil akad apa? Akad lazim juga kot ya. Satu lagi dia panggil akad yang tidak lazim. Bahasa Inggeris kita panggil non-binding contract. Hatta dalam kawangan Islam pun kita panggil non-binding contract. Maknanya kontrak yang kita boleh batalkan pada bila-bila masa di mana sahaja tanpa persetujuan semua pihak. Asal kita nak batal aja kita boleh tarik diri. Ya, asal kita nak batal aja kita tarik diri. Begitu juga pihak yang berakad, dia nak batal anytime anywhere, dia punya suka. Dia tak perlu rujuk persetujuan orang lain. Itu beza antara binding dan non-binding contract ya. Kontrak yang lazim dan kontrak yang tidak lazim. Ya, baik. Itu 5 perkara penting lah ya, yang paling asas. Definisi dah hukum, kebaikan, rukun, syarat dan pembatalan. Okey, saya try pergi one by one lah ya. Syarat 80. Okey, poin nombor 1, definisi dah hukum. Wakalah berarti perwakilan. Itu masuk dalam bahasa Melayu lah dan secara bahasa lah ya. Dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab kita panggil at-tafwid. Al-wakalatu lughatan at-tafwid wal hifz. Maksudnya kita mewakilkan, kita memberi kita menyerahkan. Tafwid itu makna menyerahkan ya. Kita suruh dia jaga, macam itulah lebih kurang ya. Ada wakil-wakil ni memang ada banyak digunakan dalam Al-Quran walaupun tidak menjurus kepada muamalat. Banyak perkataan wakil dalam Quran ni. Hatta al-wakil adalah satu nama daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Memang dalam 99 Asmaul Husna tu ada al-wakil, ada kot. Ada. Tapi kalau tak ada pun tak apa sebab nama Allah ni bukan 100. Bukan 99, dia lebih, ya. Ala kulli hal al-wakil, wakil ni adalah satu nama daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kafa billahi wakila dalam Quran kan. Dan memadailah Allah itu sebagai wakil. Allah ni wakil kita. Pasal apa Allah wakil kita? Pasal kita tawakkaltu ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Apa makna bertawakal? Menyerah diri. Apa makna menyerah diri? Kita lantik Allah jadi wakil kita lah. Penolong kita, pembantu kita, itulah makna wakil. Ya, Allah wakil kita. Tapi bukan wakil dan muamalat lah. Wakil dari sudut pencipta dan hambanya. Di mana Allah ni bila kita bertawakal kepadanya, dia wakil kita lah. Dia akan bantu kita, akan tolong kita ya. Itu makna wakil. Tawakal ni kita lantik Allah jadi wakil. Ya. Tapi bukan lantik jadi wakil muamalat ni. Ya. Lantik Allah jadi wakil yang ni sebagai pembantu, penolong dan seumpamanya ya. Baik. Itu bahasa Arab wakil al-wakalah ataupun wakil artinya tafwid atau hafiz ya. Bahasa Melayu bolehlah kita kata mewakilkan, menugaskan, menyerahkan tugasan, memberi autoriti, memberi kuasa dan macam-macam lagi. Dia betul-betul yang macam tu ya. Tapi saya lihat bahasa Inggeris banyak dia punya sinonim dia banyak. Ya. Kadang disebut sebagai agensi, itu yang banyak digunakan pakai dalam muamalat-muamalat ni dia panggil akad perwakilan. Contract of agency, itu biasa yang digunakan lah. Walaupun dia boleh guna banyak perkataan yang lain. Agensi ni makna proxy boleh guna juga. The contract of proxy boleh. Mandate, the contract of mandate boleh juga. Empowerment, delegation, authorization dan macam-macam lagi ya. Tapi itu semua merujuk kepada kita memberi kuasa kepada seseorang lah untuk buat tugas bagi pihak kita. Okey. Di Mekah negara kita ada definisi masing-masing ya. Dalam market tuan-tuan, INSAF, kita punya Institut Kewangan Islam yang top tu, dia ada keluarkan satu buku 900 muka surat. Dan ada bab wakalah di situ. Dan dia pun mendefinisi wakalah dengan katanya wakalah-wakalah ialah satu kontrak yang mana kita memberi authority kepada seseorang to perform task on behalf of ourselves. Mana untuk dia buat kerja bagi pihak diri kita. Itu mana wakil ya. Dan ada definisi yang lebih standard macam dikeluarkan oleh Badan Dunia nama OAFI.
Orang belajar muamalat dan kewangan Islam biasa dah akan bacalah standard-standard syariah yang dikeluarkan oleh badan dunia itu. Nama dia AOFI lah. Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution. Dia punya standard 1,300 muka surat lebih kurang begitulah ya. Dia pun definisi yang agak teknikal lah. Dia lebih kurang begitulah. Dia beritahu wakalah ni ialah kita serah tugas pada seseorang untuk buat kerja bagi pihak kita. Cuma yang bagus tu AOFI dalam definisi dia, dia masukkan juga in what to be subject matter of the delegation. Wakil-wakil ni kita wakilkan seseorang, kita tugaskan seseorang, kita bagi autoriti pada seseorang untuk buat kerja bagi pihak kita dalam benda-benda yang boleh dibuat wakalah lah. Kerana tak semua benda boleh buat wakalah, ada benda tidak boleh. Ya? Fortunately dalam muamalat banyak benda kita boleh wakalah, tapi dalam urusan-urusan yang lain lah. Pasal wakalah ni tuan-tuan, dia bukan hanya muamalat ya. Ibadat pun ada wakalah. Ya, macam haji ya. Tuan-tuan kalau kewangan cukup, yalah soal kuota ke apa gitu ini kita tepikan lah. Ini prinsip am dalam fiqh, antara syarat pergi haji ialah mampu. Ada 3 mampu lah. Pertama mampu kewangan, yang kedua mampu kesihatan, yang ketiga mampu keselamatan. Mana tengah jalan tak ada perompak, tak ada orang jahat, kita boleh sampai dengan baik, dengan selamat lah. Okey, kita duit ada, jalan pun selamat, tapi mana boleh pergilah. Tapi tak sihat. Masih wajib tentu ada sisi majoriti. Dengan cara kita lantik orang lain. We appoint someone untuk buat haji bagi kerja kita. Itu disebut sebagai haji badal. Bukan haji bedal. Sekarang ni banyak juga scam-scam haji tuan. Haji bedal dia panggil. Dia buat bisnes pula. Boleh aja ambil untung atas kerja haji. Pasal bila kita lantik seseorang untuk buat kerja haji, dia berhak untuk mendapat upah. Anda ijarah, nanti ada bab ijarah ni. Ibadat kita boleh ijarah tuan, tak ada masalah. Ijarah mana-mana bagi upah lah. Ya tak? Tapi buat dengan cara yang betul lah. Ya. Kriteria atau parameter yang ada dalam muamalat dari sudut kontrak, dari sudut kejelasan apa semua kena clear lah. Dan buat betul-betul lah haji tu. Ya tak? Kalau scam memang tak boleh lah, kadang-kadang tak scam juga. Tapi buat cincai. Dia buat cincai haji orang punya. Ada je. Ya. Ada. Alah, tuan-tuan saya sendiri dah dalam internet tu. Banyak isu-isu pasal haji badal ni. Alih-alih orang cakap apa? Ini bukan haji badal. Ini haji pedal. Betul lah tu. Jadi, kita upah lah orang untuk buat haji bagi pihak kita. Itu dia panggil wakil lah. Wakalah dalam haji. Al-wakalatu fil hajj. Ya. Apa lagi? Ibadat wakil. Zakat pun wakil juga. Ya. Kita nak bayar zakat, kita boleh wakil ke orang lain untuk bayar zakat bagi pihak kita. Bagi duit ke dia, suruh dia bayar. Boleh. Ya. Ataupun boleh saja dia bayar dulu dengan duit dia, after that kita gantikan dengan duit kita. Boleh je. Dan of course lah ulil amri yang kutip zakat. Dia tak kutip zakat sendiri. Dia lantik amin. Yang mana amin tu memang kerja buat dia jadi wakil lah kepada ulil amri. Ya. Sebab tu amin dia boleh ambil hanya bahagian dia yang telah ditentukan oleh ulil amri tu. Berapa persen dia punya upah? Dia bukan upah ya. Dia panggil, memang dia asnaf zakat lah. Amin tu. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, surah At-Taubah ayat 60 pasal zakat tu kan. Allah Taala sebut asnaf zakat ada 8, salah satu ialah al fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, orang fakir miskin dan orang yang bekerja bagi zakat ni lah. Wakil lah tu. Ya, sebab tu ayat asnaf zakat ni digunakan juga dalam bab perwakilan. Kerana amir-amir ni menjadi wakil ulil amri. Sebab tu dia tak boleh pandai-pandai. Ya, ambil daripada duit tu guna dululah. Pasal dia kutip-kutip, dia bukan suruh hari-hari. Betul tak? Kau suruh hari-hari amir. Siapa amir sini? Berkejali seminggu sekali dia serah. Ya. Tapi rasa boleh suruh hari-hari, tak tahulah. Tak tahulah kan. Kau pun dia guna dulu duit tu. Kutip-kutip. Mungkin ulil amri ataupun pejabat zakat tu bagi nombor akaun sudah serahkan. Dia boleh aja serah on
daily basis, weekly basis. Saya rasa begitulah. Allah Ta'ala lah. Nanti check balik. Tapi nak cerita, yalah mungkin dia serah 2-3 hari sekali ke, dia guna dulu duit tu. Boleh tak? Niat pinjam, lepas tu ganti balik. Memang dia kena bayar ikut resit dia pun. Banyak mana resit dia keluarkan, banyak itulah dia kena bank in. Ataupun banyak mana resit yang dia ambil, kemudian dia guna resit tu, dia kena bagi atau serahkan ikut hak resit dia tu lah. Ya? Dia pinjam, boleh tak? Tak boleh, pasal duit tu bukan duit dia. Dia kena minta izin lah dengan ulil amri. Boleh. Dia nak gunakan dulu, nak pinjam dah seumpama, tapi kena minta izin ulil amri. Tak tahulah boleh ke tidak. Ulil amri bagi tidak, tapi kena minta izin. Pasal duit tu bukan duit dia. Jauh sekali kalau dia nak cilok. Ya. Nak menipu, dia kutip sekian-sekian, dia serahkan sekian-sekian. Ya. Zaman Nabi ada tuan, dia jadi amil zakat. Kemudian dia jadi wakil Rasulullah kutip zakat. Bila dia balik, dia serahkan zakat yang dia kutip. Kemudian ada juga dia ambil. Bila Nabi tanya, pasal Nabi dia check sendiri. Nabi ni dia selia sendirilah. Dalam hadis tersebut, fahasabahu, Nabi sendiri yang collect zakat tu. Pasal Nabi dia tak lepas tangan. Ya. Lepas tu dia kata, hak ni aku punya ya, ini hadiah orang bagi kat aku. Lepas tu Nabi marah ha? Ya tak? Nabi kata, kalau awak tak jadi amil, awak tak dapat hadiah. Sebab tu, majlis ulama kata, kita ambil hadiah di atas pekerjaan kita, tidak boleh. Based on that hadis lah. Ya. Baik, jadi tak boleh guna. Pasal apa tak boleh guna tuan? Sebab wakil. Duit tu kan duit kita. Ya, sementara kalau kita nak tipu, ya. Bahkan kalau kita ada lebih lah contohnya, pasal Allah Ta'ala lah, saya pun tak semak. Setahu saya kita bank in ikut resit yang kita keluarkan, lebih tu resit yang tak guna kita serah balik. Daripada situ tally lah. Berapa resit awak ambil. Awak ambil 10 resit contohnya. Awak guna 8 resit. Jadi awak kena bank in ikut 8 resit awak guna. 2 resit lagi awak tak guna, awak kena serah balik. Jadi tally dari situ. Ada orang bagi lebih kan? Bagi lebih. Yalah dia bayar zakat RM9. Lebih RM1 dia kata, saya tak ambil lah. Jadi dia akan ada surplus lah. Ada lebih daripada hak dia bank in tu. Betul tak? Sebab resit dia guna berapa? Dia guna 10 resit. Bersamaan dengan contoh 1000. Dia bank in 1000 tu je lah. Tapi hak dia bagi lebih-lebih tu, boleh ambil tak? Boleh ambil dengan izin ulil amri. Dia masa dia pergi kursus tu, dia kena tanya. Saya kalau orang tak ambil baki zakat, saya nak buat macam mana? Adakah saya perlu serah kepada majlis zakat ataupun saya boleh ambil? Dia kena tanya tu. Saya tak tahulah macam mana situasi ni. Ya? Dan sepatutnya juga, dia nak kutip derma-derma peribadi. Mungkin dia ni AJK surau, SU surau, imam surau. Dia nak collect derma. Ya, masa dia ambil zakat tu, sepatutnya dia juga kena minta izin daripada ulil amri. Saya ni nak collect derma. Sepatutnya begitu. Kerana dia dalam bab pemberian ataupun hadiah bab ambil zakat ni dia agak strict sikit. Ya, dia tak boleh main suka-suka. Sebab kita buat kerja, kita jadi wakil. Of course lah kita asnaf. Sebagai asnaf tu lah yang kita dapat tu. Jadi kita wakil oleh amri ya. Kita bukan boleh buat suka-suka masa kita kutip zakat tu. Ya. Baik, cerita dia wakil dalam zakat boleh. Apa lagi yang ibadat? Okey, wakil untuk baca Quran pada si mati. Walaupun tidak ada hadisnya, tapi saya lihat sebagian fuqaha, terutama yang klasik-klasik lah juga membenarkan. Kita tak pandai baca Quran. Kita nak suruh orang baca Quran, niat untuk beri pada bapak kita. Contohnya, bapak kita dah mati kan. Kita berupahlah samuan untuk baca Quran sekian-sekian. Dan kita berilah wang kepadanya. Mana dia jadi wakil kita untuk baca Quran bagi orang tua kita lah. Maka sebagian kata boleh. Mana ada perwakilan juga di situ. Orang pun tak perlu sebenarnya. Ya. Wakil awak tak kerti baca Quran langsung. Apa lagi? Tak tahulah. Tapi adalah suluk-suluk tertentu dalam ibadat. Yang mana kita boleh mewakilkan antara satu dengan yang lain. Dalam muamalat memang sebahagian besar daripadanya boleh mewakil-wakilkan. Dalam jual beli boleh wakil mewakilkan. Awak nak jual sesuatu, awak wakil pada orang. Tolong jual lah.
Berapa harga nak jual? Sekian-sekian. 10% awak punya. Boleh. Ataupun jual lah sekian-sekian harga. Upah awak sekian-sekian RM. Boleh saja beri upah secara RM, boleh saja beri upah secara peratusan daripada harga barangan. It is open. Boleh saja. Walaupun kalau tuan-tuan ikut standard mazhab Syafi'i, upah-upah sebegitu tak boleh by percentage. Dia mesti by RM. By percentage, akad itu tidak sah dan ia adalah haram. Tidak boleh dilakukan sama sekali. Kerana ulama-ulama Syafi'i menganggap ia adalah ghara, uncertainty. Upah ni dia kata mesti jelas. Berapa RM. Kalau main percentage tak jelas. Tak jelas haram lah. Which is hari ni sudah tidak digunakan lagi. Ya. Kita tak pakai lah tu. Tempatan baik, global baik. Kita pakai boleh saja by percentage. Ya. Tapi RM pun boleh. Okey, kita nak beli barang. Mungkin kita nak wakilkan orang lain. Bagi duit ke dia, mu tolong dia belilah kat aku. Boleh aja. Ya. Bahkan kita minta tolong sesama kita. Awak tolong beli saya. Awak tolong buat tu untuk saya. Awak tolong buat tu untuk saya. Itu pun konteks wakil-mewakil juga. Cuma beza upah dengan tak upah lah. Awak nak pergi bayar api kan, kat pejabat apa. Tolong bayar api saya juga. Dia pun bagi duit ke dia, dia pergi bayar api. Itu dia wakil juga tu. Cuma dia buat kerja percuma lah. Dan dia boleh minta upah juga. Bagilah aku 5 jar duit air. Boleh aja. Ya? Itu wakil-mewakil. Ya? Jadi, jual boleh, beli pun boleh. Kita nak beli barang, kita wakilkan orang. Boleh saja. Ya? Sewa menyewa, boleh wakil-mewakilkan. Gadai menggadai, boleh wakil-mewakilkan. Pinjam meminjam, boleh wakil-mewakilkan. Dan banyak lagi. Kira-kira tuan-tuan, wakalah atau agensi atau akad seumpama ini memang diguna pakai cara meluah dalam muamalah. Termasuk dalam konteks amalan kebiasaan kita dan di peringkat kewangan, atasan pun guna. Cuma guna, tuan-tuan ada buat di perbankan tu banyaklah wakalah, tuan-tuan buat pembiayaan, biasanya ada kontrak wakalah. Kalau tuan-tuan baca lah. Kadang-kadang kita ni tak baca, tenyih aja, tenyih. Tak larat nak baca tuan. Puluh-puluh muka surat. Sekarang pula ada dua bahasa, ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Lepas tu 3 kopi. Oh, banyak nak sign tuan. Tak larat nak baca. Saya biasa baca first page je. Tengok amount berapa bulan nak kena bayar, tengok satu je. Hak lain tu kak. Lagi satu hak belakang-belakang tu dia more on legality. Undang-undang. Kita baca pun bukan faham mana pun. Walaupun dalam bahasa Melayu. Sign je lah. Ya. Tapi ada terma-terma tu tuan-tuan kena baca ya. Kena tahu jugalah ya. Ada orang nak tarik kereta, gaduh-gaduh tak bagi. Habis tu dulu awak sign, awak tak baca ke? Ada pula dia rosakkan kereta tu. Itu kereta awak apa awak rosak? Elok-elok kereta tu, awak boleh ambil balik. Kalau awak tak boleh ambil balik pun boleh jual. Kereta tu masih ada harga. Tapi kalau awak dah jahanamkan kereta tu dah kuranglah harga dia, awak juga yang menanggung hutang. Lagi buruk kereta tu tak boleh jual. Teluh terus. Awak patut-patut ingatlah sikit beban awak tu, jadi awak banyaklah berhutang dengan bank. Oh, bank cerdik tuan. Isyak azan tu. Isyak kan? Kejap berapa minit 20 minit kot. Setengah jam kot. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi as-salati qa'imatan Muhammadin rasulika al-fadil Allahumma akhirah. Okey, baik, saya nak habis sikit kita buka soalan. Jadi dalam muamalat dia diguna pakai cara meluah. Wakil mewakilkan antara satu dengan yang lain. Ya. Dalam wakaf ada wakalah. Ya, ada perwakilan. Siapa wakil dalam wakaf? Dalam konteks hari ni wakil kita Majlis Agama. Ya, dia pemegang amanah bagi wakaf. Tuan nak wakaf tanah, nak wakaf rumah, pergi daftar kat sana. Isi borang. Ya. Nampak? Dan memang ada enactment tertentu berkaitan dengan harta wakaf. Dia ada undang-undang tuan. Tapi tuan-tuan wakaf kat surau ni beli gayung tak kat kolah ke, beli tu beli ni kipas ke apa, ini pekat surau kita lah. Tak perlu daftar lah, tak perlu isi lah borang. Tapi wakaf besar-besar ni, wakaf rumah, wakaf tanah dan seumpamanya. Ya. Ada wakaf dia tak perlu documentation. Tuan-tuan bagi aja kat majlis surau begitu ini sama-sama kita sini kan. Tapi ada wakaf dia mesti diserahkan kepada pihak yang menjadi wakil kepada wakaf. Ya. Dia panggil An-Nazir, itulah Majlis Agama lah ya. Dan ni ada wakaf-wakaf moden yang tuan-tuan boleh straight away donate saja, seperti wakaf tunai. Ya. Wakaf tunai dia satu wakaf yang baru. Ya. Cuma dia adalah mekanisme dia. Okey, itu wakaf. Maksudnya bukan hanya dalam bab komersial lah atau melibatkan keuntungan seperti jual beli sewa menyewa tadi. Tapi ia juga ada yang melibatkan charity ataupun kebajikan macam wakaf tadi, ada perwakilan, wasiat. Wasiat dah sah-sah kita kena wakilkan. Sebab wasiat-wasiat ni ialah pesanan kita apa yang perlu dibuat ke atas harta kita lepas kita mati. Untuk diserahkan kepada fulan bin si fulan. Ataupun pihak-pihak tertentu. Habis tu bila kita mati siapa yang nak uruskan? Wasiat memang kena ada wakil tuan. Betul tak? Pasal kita mati, siapa yang nak uruskan? Dan hari ni tuan-tuan memang ada syarikat-syarikat yang buat kerja menguruskan harta-harta wasiat. Orang-orang yang ingin menguruskan harta wasiat berkenaan. Tuan-tuan ada rumah 10 biji kan? 10 biji nak wasiat lah. Wasiat ni makna nak bagi pada orang lepas tuan-tuan mati. Ya. Tuan-tuan buka lah kat market ada banyak syarikat-syarikat trustee dia panggil. Yang menguruskan amanah wasiat-wasiat orang yang nak meninggal dunia. Ya. Bukan nak meninggal dunia, maksudnya dia nak serahkan harta dia lepas dia mati lah. Ada banyak kat internet. Antara yang top Solihin Trustee. Dan saya ingat bank pun ada buat juga. Trustee seumpama ni. Saya rasa lah, saya pun tak pasti. Jadi ada wakil lah di situ. Jadi wakil ni dalam bab komersial yang melibatkan keuntungan, profit oriented. Dalam bab charity dan kebajikan pun boleh juga. Pasal dia benda dunia kan. Dia boleh saja wakil mewakil antara satu dengan yang lain. Lagi mana cukup rukun dan syaratnya. Ya, maka ia berjalan. Dan sah di sisi syarak. Boleh. Jadi kita baru pergi satu poin lah. Itulah definisi dah betul-betul definisi wakalah dah betul-betul wakalah secara am. Walaupun kalau tuan-tuan belajar in detail banyak lagi perinciannya dalam bab tu. Tapi ringkasnya kita tahu itulah ya. Wakalah ni ialah wakil mewakilkan antara satu dengan yang lain dalam pengusaha harta. Dan dia diguna pakai secara meluas dalam muamalah. Ya. Dan sebahagian kecil ibadat juga melibatkan wakalah atau wakil mewakil. Itulah poin malam ni. After ni kita masuklah pensyariatannya merujuk kepada ayat Quran dan hadis Nabi ada. Kita go through saja. Kemudian kita akan bincang tentang rukun dan syarat wakalah. Dan bagaimana kita ingin undur diri ataupun kita nak terminate, nak stop daripada sesuatu urusan wakalah itu. Ya. Ada soalan? Ada yang tanya apa-apa tak? Ada yang tanya apa-apa? Cuma yang penting tuan-tuan, bila kita jadi wakil macam saya sebut mula-mula tadi lah. Kita kena transparan lah ya.
Sama ada yang melibatkan keuntungan, jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, pinjam pinjam. Pinjaman bukan keuntungan. Ataupun yang melibatkan kebajikan. Ya, wakaf, wasiat. Dia mesti based on transparency. Tak boleh ada hanky-panky. Dah banyak yang kita lakukan on the market pada hari ini, the based on agency contract. Wakalah lah, wakil mewakilkan. Ya. Tuan-tuan buat broker tu pun wakil mewakilkan. Betul tak? Bukan tuan-tuan boleh buat suka hati. Sebab itu bila kita nak serahkan sesuatu harta kita pada orang lain untuk dia uruskan, dia tolong jual ke macam mana ke, mesti ada butir-butir tertentu. Mesti ada butir-butir tertentu. Mana mesti ada kontrak lah. Nak hari ni tuan, mesti ada kontrak yang jelas. Kadang-kadang pakai mulut tak jadi. Ya tak? Kawan saya, dia nak pindah. Dia ada rumah, dia nak bagi sewa. Iklan sewa. Lepas tu adalah orang nak sewa. Okey, nak sewa sekian-sekian amount. Deal. Masuk bulan berapa? Bulan 8. Bayar deposit. Lala bulan 8 tak ada masuk. Oh, saya tak jadilah masuk bulan 8. Saya masuk bulan 10 lah. Habis tu yang bulan 9 tu siapa nak cover? Saya personally bagi tahu awal dulu lagi. Saya kata, buat hitam putih. Berapa banyak dia bayar, bulan berapa dia nak masuk. Dan paling penting, terma, kalau dia tak masuk, macam mana dengan ganti rugi? Itu perlu ada. Dia kata nak masuk bulan 8, dia nak masuk bulan 10. Lepas tu bulan 8, bulan 9, siapa nak bayar 2 bulan tu? Rugi lah, kita dah nak bayar bank every month. Lepas tu lah konteks hari ni, amat penting sekali untuk kita ada hitam putih. Amat penting sekali tuan. Nak-nak jenis penyewa-penyewa ni kadang. Saya dulu penyewa juga. Tapi saya tak pernah lah siapa tangguh berbulan-bulan hutang sewa orang. Tak pernah. Dah sewa tak bayar berbulan-bulan. Ya tak? Lepas tu salah owner juga pasal tak ada hitam putih kontrak. Nak halau pun tak boleh. Ya tak? Nak mitok pun tak boleh. Nak naik sewa lagi tak boleh. Buatlah hitam putih. Ya tak? Yang mana ada bukti-bukti yang jelas. Tuan-tuan ni banyak rumah-rumah nak bagi sewa. Bagi ada hitam putih. Bulanan berapa. Dan hak kan. Itu kata. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut standard majoriti para ulama, termasuk standard mazhab tuan-tuan sendiri, mazhab Syafi'i. Saya tak apa, saya bukan mazhab Syafi'i. Syafi'i juga. Tapi saya Syafi'i lain. Syafi'i orang belajar lain. Ikut standard mazhab Syafi'i tuan-tuan, sewaan mesti ada tempoh. Sewaan tanpa tempoh tidak sah. Tuan-tuan buka buku mazhab Syafi'i mana-mana pun dalam bab al-ijarah, sewaan. Tuan-tuan bagi sewa ke orang, tuan-tuan tak bagi tahu atau tak buat persetujuan dengan dia berapa lama dia nak sewa. Sewaan itu tidak sah. Implikasi kepada sewaan tidak sah ialah tuan-tuan dapat duit tu dikira duit yang tidak sah dan haram. Weh, mazhab Syafi'i ni muamalat berat tuan. Keras. Strict. Sebab tu kalau tuan-tuan baca fatwa muamalat, resolusi muamalat, standard syariah yang ada muamalat di peringkat bukan hanya global. Global tu okey lah kan. Ini yang ni. Yang tempatan ni. Tuan-tuan boleh kira berapa ketua mazhab Syafi'i disebut di situ. Banyak kita ambil mazhab yang lain. Ya. Jadi kalau tuan-tuan bagi sewa ke orang, sewa je. Tidak dinyatakan tempoh. Berapa lama dia nak sewa yang disebut sebagai al-ajal. Duration of the tenancy. Berapa lama dia nak sewa. Maka ia tidak sah. Akad tuan-tuan tidak sah. Itu penting. Kena bagi tahu. Dan yang disyorkan lah yang kita belajar dalam kelas dan seumpamanya. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Yang saya lihat kawan-kawan saya yang buat kontrak rumah sewa dia buat 2 tahun. Saya kata that is ideal. Itulah kira tempoh yang ideal lah, mana yang sesuai. 2 tahun. Every 2 years renew. Nampak? Yang mana dalam tu of course lah dinyatakan berapa RM sewaannya. Lepas tu dia nak bayar tu sampai berapa hari bulan. Yalah. Kalau dia bayar hujung bulan saja tak kesian tuan punya sewa. Yalah, bagi tahulah kena bayar setiap bulan sebelum 10 bulan. Bagi jelas gitu. Jadi penyewa ni pun bila ada penegasan-penegasan tertentu dia pun tegahlah sikit kan. Ini dah tuan bagi sewa pun tak bagi tahu nak bayar berapa bulan. Dia tunggu 25 hari bulan dapat gaji pun dia nak bayar. Kadang-kadang tak bayar. 30 baru bayar. Kadang-kadang tak bayar. Masuk bulan baru baru nak bayar. Penyewa duduk nunggu bila duit aku nak masuk. Lepas tu ngadu kita. Jadi kena ada kena jelas lah dalam bab ni. Ya. Jadi kalau kita ikut
semua tu jadi kita pun tidak pening kepala, ya. Hmm. Pasal bab-bab duit ni kita kadang tak boleh percaya mana tuan. Ada masjid suruh tuan, duit tabung, karung tu balik kira rumah. Masjid ni tak buat lah kot. Masjid lain. Dia punya timbalan Nazir ngadu saya. Ustaz, benda hari saya ni duit Jumaat tak ada orang nak kira je balik kira rumah. Belik dia ni. Tak boleh hari tu. Itu dipanggil tak ada transparansi. Kita tak kata dia nipu, tapi tidak boleh. Ya. Duit awam ni dia kena, kalau boleh kira sendiri pun tak boleh. Dia kena korang 2 orang lah, ada saksi kan. Ya. Ada tanya, ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada kita stop lah. Next nanti kita masuk hot tadi lah yang saya sebut tadi. Kita pergi lebih lanjut tentang pensyariatan wakalah, rukun syarat dia, dan bagaimana kita nak terminate atau stop atau withdraw daripada wakalah itu sendiri, ya. Mudah-mudahan, ya. Sebab wakalah ni kita bukan hanya yang perbankan apa itu ini tu. Kita sesama kita pun kalau kita nak minta tolong orang, dia ada tata cara yang tertentu, ya. Dan kadang-kadang tuan-tuan tak tahu yang tuan-tuan telah melakukan wakalah. Ya. Sebab memang tak ada syarat kita panggil wakalah pun. Once kita buat benda tu, dia jadi wakalah, maka ia wakalah lah. Sebab muamalat ni yang dikira ialah tindak tanduk kita. Bukan apa yang kita sebut, apa yang kita cakap. Kita tak cakap pun. Apa yang kita buat? Dia jadi tu. Saya bagi barang kat Haji, Haji bagi saya duit. Tak sebut jual beli pun. Tapi dia sudah dikira jual beli. Sebenarnya. Dia tak kira hak kita sebut, dia tak kira. Yalah kalau mazhab Syafi'i, wajib sebut. Tapi majoriti ulama' dia kata tak wajib sebut hari ni. Kalau dulu majoriti kata wajib sebut. Hari ni dia kata tak wajib sebut. Yang penting tindak tanduk kita tu bagaimana. Ya? Ada orang ajar, awak buat urusan dengan bank. Kalau awak nak elakkan riba, awak ni adalah hati. Saya buat tukar menukar. Saya tidak buat pinjam meminjam. InsyaAllah dia kata dapat mengelakkan riba. Seorang tok guru daripada Pantai Timur. Orang hantam dia sampai Mahat atau pondok tu dia tukar dia punya profil. Bukan tukar profil, dia buka profil baru. Siapa macam tu sekali? Macam mana awak ajar tukar pakai niat ni? Awak ingat ibadat ke? Muamalat bukan ibadat. Kalau ibadat memang sikit-sikit niat, sikit-sikit niat. Muamalat dia tak mikir niat. Ya? Dan tak menjadi syarat dalam mana-mana muamalat pun. Dalam apa-apa bab pun, niat. Niat tak mempengaruhi apa-apa. Yang penting tindak tanduk awak. Awak buat pinjam meminjam, ia tetap pinjam meminjam. Ni awak ni gapo pun. Ya tak? Zaman dulu mungkin boleh bercakap merepek begitu. Zaman lalu ni tak boleh. Cakap merepek je orang tegur-tegur, orang tegur saya terbuka. Ya tak? Pasal kita mengajar live. Bukan tuan-tuan saja tengok, di luar pun tengok. Ya? Ni pun saya live ni pun orang tengok juga walaupun tidaklah ribu-ribu. Pasal kita tidak top. Rata-rata juga ni 300-400 orang tengok. Kalau saya salah silakan. Bagi tahu saya salah di mana. Saya okey je. Dan orang pun begitu. Kita kena sentiasa betul. Sebab ibadat ke muamalat ke semua hukum syarak. Dan semua mesti ada basis. Bukan main suka-suka saja. Memang ada hal-hal tertentu kita ijtihad sendiri base pada ilmu kita. Bukan kita lah, ahli-ahli dia lah. Tapi dalam banyak hal, dia ada basis yang kukuh. Di mana ia juga adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh memandai-mandai. Ya? Kira tu insya-Allah Taala malam ni setakat ini tidak ada soalan. Abang tu tak ada mana? Abang hok rajin nanya tu. Tu kemah tu. Tak ada dia malam ni. Anak duk fikir balik ni tanya gapo. Saya tanya dia sampai 3 soalan. Aku Gaza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah. Aduh, sakit kok. Bismillah.